بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada Ramadan yang terakhir pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sebagai satu anugerah yang amat besar untuk sama-sama kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan berada pada Ramadan dan berada pada Ramadan yang terakhir ataupun hari yang terakhir pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Macam mana dah hari terakhir ni? Apa persediaan-persediaan untuk kita teruskan Ustaz ya di akhir ini dan nak menjelang Syawal? Macam mana Ustaz? Ya, pertama sekali saya mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat fokus kita sehinggalah sampai akhir, betul-betul akhir Ramadan. Sebab itulah guru kami pesan, para ulama juga berpesan sampai kalau kita betul-betul untuk Lailatul Qadar, untuk Ramadan, biar sampai betul-betul last hari Ramadan, hatta malam raya Syawal itu tetap teruskan beramal dan sebagainya. Ustaz Fas, mudah-mudahan kita dapat kemenangan lah di Aidilfitri. Ya, alhamdulillah, moga-moga itulah tujuan kita Ustaz ni. Kita harapkan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita masuk pada bulan Syawal yang tidak lama ya. Sebenarnya adalah harapnya kita diizinkan Allah mendapat satu sijil takwa yang kita akan bawa untuk menghidupi 11 bulan yang akan datang insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 489. Bermula pada ayat yang ke-52 hingga ayat 53, penghujung kepada surah Asy-Syura, iaitu penjelasan turunnya wahyu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita akan memulakan surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf, yang bermaksud perhiasan, iaitu pada ayat 1 hingga 8 kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan tentang Al-Quran adalah kalam, perkataan daripada Allah dalam bahasa Arab, dan bagaimanakah balasan bagi mereka yang menentang kepada risalah dan rasul yang diutuskan. Diikuti pada ayat 9 hingga 10 pengakuan kaum musyrik tentang keesaan Allah, tetapi apakah yang menyebabkan mereka tidak mahu menyerah, itu yang kita akan perhatikan pada hari ini insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 52 hingga 53 dan terus kita menyambung pada surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 6 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ada ketika ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan berada di penghujung Ramadan, dan kita jangan supaya kita terus fokus dan belum menang, perjuangan belum lagi menang lagi ya. Susah tuan saya ayat susah. Maksud dia belum menang lagi, jangan kita orang kata kalau dalam peperangan terus kita dah cari ambil harta lah, belum lagi, sikit lagi kita teruskan, mudah-mudahan sampai ke titisan yang terakhir insya-Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita baca lagi Al-Quran daripada surah Asy-Syura. Ya.
Dan juga surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 6 Sabar. Satu lagi. Suara pun dah parau sikit Sarah. Tanda dia tak? Tanda-tanda di hujung dah tu. Dia je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 52 dan 53 surah Asy-Syura, ya, menghujungkan, menghabiskan surah yang kita baca, dan kemudian kita memulakan dengan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 6 yang boleh kita belajar sesuatu Ustaz, ya. Sebenarnya di dalam ayat surah Az-Zukhruf tadi itu ayat yang keempat, ya, wa innahu tu dia ada panjang tu kan. Tetapi kalau kita tengok di dalam ayat yang lain, ya, mungkin kita lihat daripada ayat yang ketiga itu inna ja'alnahu, hu itu tak ada tanda panjang tu. Mungkin Ustaz boleh komen sikit Ustaz kat situ. Sekali Ustaz. Ayat yang nombor 3 tu inna ja'alnahu Qur'anan, ya, ha tu tidak ada panjang kan, tak ada tanda tu. Tapi kalau wa innahu pada ayat yang keempat itu dia ada tanda waw kecil tu. Okey, faham. Okey. Untuk bacaan qiraat kita dipanggil hak dhamir, hak ataupun hak kinayah, yang mana kita baca dengan pendek, kita baca dengan panjang sekiranya huruf sebelum dan selepas tu berbaris. Wa inna, na tu berbaris. Kemudian selepas ha tu fi berbaris. Maka ha tu dibaca 2 harakat. Wa innahu fi. Adapun inna ja'alnahu, hu tu dibaca pendek kerana sebelumnya ada huruf mati, huruf mat. Inna ja'alnahu qur. Tak boleh baca inna ja'alnahu qur. Itu qiraat lain. Qiraat kita dibaca dengan tidak dibaca tanpa mat. Tanpa mat. Jadi maksudnya ialah kalau inna ja'alnahu itu kerana ada mat tadi, ya, ada huruf mati lah. Alif yang matilah kan, nun alif mati. Tetapi dalam ayat yang keempat itu wa innahu fi, kerana tidak ada sebelumnya alif mati tersebut, ya, panjang, dua-dua hidup. Jadi itu penting juga Ustaz ni, pasal dua-duanya ha dhamir, ya, ha yang menunjukkan nya, ya, tetapi ada panjang ada pendek, baru kita perasan. Saya baru perasan perkara ni. Jadi
ilmu baru untuk tuan-tuan. Kita belum masuk tajwid lagi, kita baru bermula. Kita nak melihat kepada ayat 52 dan 53 dahulu daripada surah Asy-Syura. Apakah yang Allah nyatakan sebagai kesimpulan daripada surah Asy-Syura? Dalam ayat 52 Allah menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini adalah satu pernyataan yang amat kuat ataupun powerful, ya, di mana Allah menyatakan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, iaitu nama lain bagi al-Quran, ya, nama lain bagi al-Quran, dengan perintah kami, dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya wahyu yang Allah utuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah ruh ataupun nama lainnya adalah Quran, Ustaz, ya. Ia adalah sebagai namanya ruh dibawa oleh ar-ruh untuk ruh. Itu dia punya penyataannya. Ruh ini al-Quran dibawa oleh ar-ruh, nama lain bagi Jibril, dan dia untuk ruh kita. Makanan bagi roh kita, pasal kita ini diciptakan ada fizikal dan ada roh. Jadi roh kita ini tidak akan tenang kecuali mesti mendapat roh. Ya. Roh kita ini, diri kita ini tidak akan tenang kecuali kita makin dekat dengan Allah, dan sudah tentunya dekat dengan Allah itu apabila kita mendekati kepada perkataan Allah yang nama lainnya adalah ruh. Dalam ayat ini min amrina, daripada arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi tahu perkara ini. Ini yang kita belajar dalam surah Al-Qadar, Ustaz, ya. Bila dinyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha, apa Ustaz? Biizni rabbihim min kulli amr, daripada setiap urusan, ya, setiap keputusan, dan keputusan yang mutlak itu adalah daripada siapa? Daripada Allah. Apa urusan yang akan berlaku pada tahun-tahun akan datang ataupun tahun akan datang, sebenarnya ianya baik adalah ketentuan daripada Allah. Allah beritahu kepada para malaikat apa yang akan berlaku pada diri kita, sebagaimana dalam ayat ini. Jadi apabila kita makin lagi dekat dengan roh, iaitu nama lain bagi Quran, sebenarnya kita menghidupkan roh kita, Ustaz. Ya, kalau kita jauh daripada al-Quran, roh kita ini akan kehausan ataupun kelaparan kerana dia tak dapat makanan yang dinyatakan tadi, iaitu al-Quran ataupun zikir itu sendiri. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura, ya, iaitu kamu tak faham sebenarnya apa yang ada pada Alkitab. Ini nak menunjukkan Nabi ini sebagai individu yang tak pandai membaca, Ustaz. Ya, Allah yang memberitahu ataupun mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walal iman, dan juga iman. Bab iman ini, ya, bukan sekadar untuk Nabi, untuk kita juga. Kitab Al-Quran dan iman ini dua perkara yang sebenarnya tidak mampu kita fahami kecuali dengan izin daripada Allah, dengan dihantarkan wahyu, dengan diberi bantuan kepada kita, dan akhirnya kita dapat memahami perkara ini. Lebih daripada itu ialah iman. Kalau tidak ada Quran, maka iman itu hancur, Ustaz, ya. Ada orang yang dia kata saya beriman, tapi dia buat amalan-amalan yang bukan berteraskan pada Quran dan Sunnah. Ya, dulu saya dekat US dulu, ada seorang satu kumpulan ini dia buat zikir sambil main flute. Zikir sambil main flute, dan satu lagi sembahyang sambil main muzik. Ada muzik kat belakangnya tapi sembahyang. Jadi dia rasakan bahawa itu membina iman, pasal dia rasa bila guna flute tu dia rasa macam melayang-layang, kan, ya. Tetapi itu bukan iman, ya, kerana iman yang begitu tanpa asas daripada Quran itu adalah khurafat semata-mata, sesuatu yang memang jauh daripada apa yang diinginkan ataupun diarahkan oleh Allah, min amrina, yang dinyatakan sebentar tadi. Dan kesannya apa? Kita rasa seperti syahdu lah, Ustaz, ni, rasa ada muzik, ada pakai seruling lah apa sebagainya, tapi rupa-rupanya tenang itu bukan tenang pada hati daripada Allah. Kadang-kadang tenang itu mungkin datang daripada musuh kita, daripada syaitan. Dia nak memastikan kita ini tertipu, ya, nak cari ketenangan, nak menguruskan stres, tetapi perkara yang makin jauh daripada nur. Allah nyatakan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, ya, tetapi kami menjadikan Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya. Cahaya inilah yang akan menutupi ataupun mencerahi kepada kegelapan, kejahilan. Ini yang dinyatakan oleh salah seorang daripada ulama, iaitu Imam Qurtubi, ya, dalam tafsirnya dia menyatakan salah satu perkataan daripada Malik bin Dinar, wahai ahlul Quran, apa yang telah ditanamkan Quran dalam hati kalian, kerana al-Quran menghidupkan hati sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang gersang. Walau macam mana bosan, gersang macam mana pun hati kita, jahat macam-macam kita nak buat, tetapi bila datang Quran, ia akan menumbuhkan tanaman yang baik, bukannya lalang yang tidak memberi manfaat. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ayat 52 itu. Dan sesungguhnya
kamu wahai Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, dalam kita memahami hidayah ni Ustaz ya, hidayah menurut Asfahani bila merujuk pada al-Quran ini ada 4 tahap. Yang pertama ialah kita boleh menggunakan mata, telinga, kita boleh berfikir, itu adalah hidayah tahap 1. Semua manusia ada. Hidayah tahap 2 apabila kita mendapat al-Quran, bila Nabi bercakap kepada orang-orang yang tidak beriman untuk kembali beriman, itu adalah hidayah tahap 2. Dan inilah hidayah tahap 2 pada ayat 52, la tahdi ila siratim mustaqim, ya, bukannya nahdi, ya, bukannya kami memberi hidayah, tapi kamu memberi hidayah kepada ni lebih kurang macam orang ajak tanya nak pergi mana Ustaz. Katakan nak pergi ke Penang ataupun nak pergi ke Shah Alam daripada Kuala Lumpur, dia akan cakap okey kamu ambil kiri kanan ikut highway federal sampailah Shah Alam contohnya kan. Jadi itu adalah menunjuk, memberi hidayah ila kepada jalan yang sepatutnya. Tak pergi pun, tak bawa pun orang tu sampai ke destinasi, hanya menunjukkan dia punya jalan saja. Sampai tak sampai itu lain cerita. Jadi itu peranan Rasul, iaitu menunjuk kepada jalan yang lurus. Tetapi tahap 3 hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dalam surah Al-Qasas, ya, innaka lan tahdi man ahbabta, selalu kita dengar perkara tersebut bahawa Nabi nakkan Abu Talib sebab saudaranya beriman. Tidak, kerana Allah cakap sesungguhnya kamu tidak mampu untuk memberi hidayah. Lan tahdi man ahbabta, tidak mungkin memberi hidayah. Jadi hidayah yang itu adalah hidayah tahap 3, hidayah at-taufiq, ya, iaitu orang itu akan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kadang-kadang kita baca al-Quran ini, kalau kita dapat hidayah ketika kita baca, ketika kita tadabbur daripada program My Quran Time saat ini, itu baru tahap 2. Tahap 3 tetap juga daripada Allah SWT, yang kita dah dapat kesedaran ni, tapi nak buat tak buat, apatah lagi kalau hidayah untuk kita diizinkan sampai ke syurga, itu tahap yang keempat. Baik. Jadi pada ayat yang ke-53 Allah menyatakan siratillah. Kita baca sekali lagi ayat 53 sebagai kesimpulan akhir daripada surah Asy-Syura, untuk sama-sama kita sedar bahawa yang berkuasa kepada jalan yang lurus ini sudah tentu Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Kita baca sekali lagi Ustaz. Ayat 53. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir Siratillah Azim, iaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kata kunci kita nak ambil dari perkataan itu, iaitu jalan Allah adalah Dia yang mempunyai apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kita dah belajar semalam bahawa sebenarnya Allah lah yang Maha Penjaga, ya, yang mengawal segala hidayah, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan kita. Ketika kita mengajar, kita membawa anak kita untuk ke arah kebaikan. Macam anak Ustaz, ya, kadang-kadang kita bagi dia makan ubat. Kalau dia tak suka makan ubat kan, dia mungkin kita boleh lah, kita bagi, kita buka mulut dia, kita letak ubat dalam mulut dia, nak pastikan bahawa dia makan ubat disebabkan dia demam contohnya. Tetapi akhirnya muntah juga. Disebabkan apa? Pasal keinginan daripada dalam untuk makan ubat tersebut itu bukan milik kita untuk kawal. Yang mengawalnya adalah hidayah at-taufiq. Itu contoh bagaimana kalau kita bincang istilah syara'a sebelum ini, nak bawa kuda ke, nak bawa unta ke tempat minum pun sebenarnya Ustaz, kita boleh bawa, tetapi yang minumnya mesti datang daripada unta dan juga kuda tersebut. Jadi itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan Allah yang menguasai segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, iaitu segala perkara yang ada ini akan kembali balik pada Allah. Umur, perkataan ini daripada perkataan amr, iaitu segala urusan kita berfikir, kita kata bahawa saya buat ini kerana isteri saya suruh, suami saya suruh, bos saya suruh dan sebagainya. Tetapi kena ingat bahawa keputusan kita itu tertakluk
kepada amrina, iaitu daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ianya sama dengan amrina yang dinyatakan di dalam al-Quran, ya, kalau dalam surah Sajdah, kalau tuan-tuan ikuti World Quran Hour, peranan seorang pemimpin adalah untuk memberi penjelasan kepada apa arahan-arahan Tuhan. Tuhan suruh ini, suruh itu, berteraskan kepada al-Quran, itu semuanya, ya, semuanya akan kembali pada Allah, akan disemak. Ya, cara kita buat keputusan, sama ada orang lain pengaruh dan sebagainya, tidak ada lagi yang boleh menyalahkan. Kita akan bertanggungjawab terhadap segala keputusan itu yang akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung surah Asy-Syura ini betapa pentingnya kita bermesyuarat. Salah satu nama daripada surah ini Asy-Syura, kita mesyuarat, tapi sebenarnya kita buat keputusan mengikut kepada landasan al-Quran agar akhirnya bertemu Allah. Ianya adalah sesuatu yang berbaloi, Allah beri rahmat berbanding diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah surah Asy-Syura dan memasuki kepada surah Az-Zukhruf, surah yang mempunyai Hamim di awalnya. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi melihat kepada ayat pertama, kedua hingga ayat yang ke-6, kita saksikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu sarafa iaitu melampau batas ataupun berlebih-lebihan. Ini 23 kali disebut di dalam al-Quran, dan kita akan bertemu perkataan ini pada ayat yang kelima daripada surah Az-Zukhruf. Bagaimana Allah menyatakan, adakah Allah akan memberhentikan wahyu kerana mereka ni melampau sangat sampai tak ada harapan, sampaikan tak payahlah buat kerja berdakwah kerana mereka ni degil. Adakah itu kaedahnya? Nanti kita tengok pada selepas rehat nanti. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, begitulah petikan daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, menceritakan tentang Al-Quran. Ada perkataan Qur'anan Arabiyyah, Quran dalam bahasa Arab, supaya kita berfikir. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita bertuah beruntung Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita. Hari ini kita dah berada pada penghujung Ramadan Al-Mubarak. Tidak lain tidak bukan kita hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, dan kita tidak kuat untuk nak berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. La tu'adzibna ya Allah fala naqwa ala azabik. Kami tidak mampu kepada kemurkaan-Mu ya Allah, azab kepanasan ya Allah, dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Baiklah sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi, ada lagi panjang lagi perbahasan ini, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Okey, sempurnakan gunnah dua huruf musyaddadah sini. Dua huruf yang musyaddadah iaitu huruf nun. Okey, huruf nun yang bersabdu.
dengan dua nun la yaqulunna satu khalaqahunna. Banyak di antara kita bila huruf nun yang bersabdu ni meninggalkan gunnah, meninggalkan panjang gunnah itu. Sepatutnya tetap dibaca gunnah kadar sepanjang sama seperti gunnah yang lain, dia punya panjangnya. La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Walaupun kita berhenti pada nun pun tetap ada gunnahnya dipanjangkan. La yaqulunna khalaqahun. Walaupun berhenti di atas nun tu yang bersabdu tetap ada panjang gunnah. La yaqulun kalau waqaf. Tapi kalau tak ada sabdu jangan panjanglah Safas. Ada yang alhamdulillahi rabbil alamin. Dia buat gitu pula. Nak tiru Mekah. Nak tiru Mekah. Mekah tu pasal ekor dia tu. Dia buat sikit je. Syekh Abdul Rahman Sudah buat alamin. Tapi ekor dia membawa. Kita tiru yang ekor tu tak boleh. Bila kita panjangkan tempat yang tak ada gunnah, seolah kita menambah huruf, menambah gunnah. Safas. Ya, baik. Jadi itu sebagai satu penjelasan penting untuk kita jangan menambah syaddah kita Ustaz ni ataupun menambah gunnah tadi tu. Dengung kan nak bagi lebih Arab daripada Arab ya, tetapi rupanya itu tidak dibenarkan kerana menambah huruf itu tidak wajar ya dalam kita bersama dengan Al-Quran. Dan apa yang kita sudah baca daripada surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 3 tadi, ulangan tadi, sebenarnya memang tambah huruf ini memberi kesan Ustaz. Ya, itu sebabnya kalau tambah huruf nun, tambah huruf mim ke apa sebagainya memberi maksud-maksud yang berbeza kepada perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita melihat kepada surah Az-Zukhruf ini ya, kita lapung kita baca tadi, iaitu ayat pertama adalah huruf muqatta'ah. Ya, huruf Az-Zukhruf ini adalah dia punya isinya Ustaz, dia macam berpasangan dengan surah yang akan datang iaitu surah Ad-Dukhan. Surah ke-44. Isinya lebih kurang sama sahaja. Dia ada istilahnya pasangan. Ya, kalau Baqarah itu pasangannya surah Ali Imran, kalau surah contohnya surah Ar-Rum ya ada pasangannya, ataupun kalau surah Luqman ada pasangannya dengan surah Sajdah. So perkara-perkara itu kita boleh lihat daripada surah Az-Zukhruf kepada surah Ad-Dukhan. Surah ini dimulakan dengan huruf muqatta'ah untuk membina sikap kita bahawa saya tak tahu, yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguruskan satu isu, namanya adalah Az-Zukhruf, perhiasan. Ya, sama ada kita dapat uruskan perhiasan di dunia untuk dapat perhiasan di akhirat, ataupun kalau kita gagal uruskan perhiasan di dunia, mungkin di akhirat nanti perhiasan itu tidak ada lagi. Jadi bagaimana kita nak tahu ilmu untuk menguruskan perhiasan ataupun dunia ini? Allah nyatakan wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menerangkan ya. Dia ada wal Quranil Hakim, ataupun ada apa lagi Ustaz ya dalam Al-Quran, tilka ayatul kitabil hakim. Di sini wal kitabil mubin ya. Jadi kalau bercakap tentang wal Quranil Hakim, sesuai dalam surah Yasin, salah satu dia punya tanasub kaitannya pasal dakwah. Dakwah ni kena ada hikmah Ustaz ya ketika bercakap ataupun menyampaikan, dan sumbernya daripada Quran. Kalau di dalam surah Luqman contohnya, tilka ayatul kitabil hakim ya, pun sama juga, bersama dengan manusia mendidik kena ada hikmah dan sumbernya daripada Al-Quran. Kalau di sini wal kitabil mubin, ini adalah kitab yang menjadi sumber peraturan yang bersifat mubin. Mubin ini yang berkaitan dengan menerangkan, mempunyai bukti, sehingga kan kita dapat membezakan. Orang lain mungkin tak cerdas, dia rasa kabur-kabur sahaja, tetapi bagi yang bersama dengan Alkitab, mengikut peraturannya, kita akan dapat pencerahan dan dapat membezakan ya bahawa dunia perlu diuruskan seadanya, dan akhirat itu perlu diambil sepenuh-penuhnya, sebagaimana diseru juga dalam surah Al-Qasas, wabtaghi ya, carilah ganjaran akhirat itu sebaik-baiknya, dan jangan lupa kepada hari akhirat. Akhirat itu sekadar apa yang, ataupun dunia ini sekadar apa yang diperlukan. Dan Allah menyatakan tentang ciri Al-Quran sudah pun disentuh dalam surah sebelum ini, dalam surah Hawamim ini Ustaz ya. Hamim ini dia banyak cerita pasal ciri Quran, iaitu kalau di sini kami menjadikannya Quran ini Arabiyah, dalam bahasa Arab, agar kamu berfikir, agar kamu menggunakan kapasiti akal yang ada. Dia lebih kurang macam surah Yusuf ya. Cuma bila Allah nyatakan inna ja'alna ya, maksud ja'ala itu iaitu menjadikan daripada satu perkara yang contohnya Allah cipta bumi, tapi lepas itu Allah jadikan, Allah
ubahkan untuk jadi pokok, untuk apa sebagainya. Asalnya Allah cipta, kemudian Allah jadikan dengan ada fungsi. Allah ubah sesuatu perkara yang sudah diciptakan. Jadi al-Quran ini bila Allah gunakan ja'alnahu, maksudnya Allah ubah, maksudnya Allah jadikan selepas asalnya itu berbeza. Apa yang beza? Maksudnya ialah apa? Bezanya Quran ini, dia apabila berada di Lauh Mahfuz, ya, ketika berada di peringkat Ummul Kitab, ya, di Lauh Mahfuz, dia bukan bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab. Dia ada bahasa di sana yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi bila diturunkan ke atas muka bumi ini, dijadikannya dalam bahasa Arab. Dijadikan bahasa Arab. Dan wahyu ini juga, kalau kata kita di Lauh Mahfuz itu, wahyu itu juga sampai kepada Nabi Musa, jadi Taurat. Wahyu daripada atas itu juga sampai kepada Nabi Isa, jadi Injil. Tapi bahasa berbeza, Ustaz. Taurat bukan dalam bahasa Arab. Ya, jadi untuk Quran ini spesifik dijadikan bahasa Arab itu, kita dah berbincang untuk orang Arab dan Nabi juga orang Arab. Tapi lebih daripada itu, la'allakum ta'qilun, untuk kita dapat menggunakan akal kita dengan lebih optimum. Kemahiran berfikir aras tinggi itu sudah siap sedia ada di dalam bahasa Arab. Apabila cikgu-cikgu mengambil peluang untuk mengajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kemahiran berfikir itu jadi lebih tinggi. Pasal dalam satu huruf atau perkataan, Ustaz, ya, ta'qilun saja kita dah boleh terjemahkan agar kamu sentiasa menggunakan akal secara ramai-ramai. Itu terjemahan yang hanya mewakili kepada satu perkataan. Jadi kita nak teruskan lagi, ya, bagaimana dalam ayat yang keempat, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim, iaitu sesungguhnya ia di dalam Lauh Mahfuz. Sumbernya Quran ini, sumbernya di Lauh Mahfuz, dan ia datang daripada sisi Allah yang maha tinggi, yang maha bijaksana. Jadi bila Allah menyatakan perkara ini, pelajaran untuk kita apa yang kita baca ni, Ustaz, ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz, dan ketentuan kita pun ada di Lauh Mahfuz. Jadi kita kalau boleh nak konsisten dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz, agar kita ini dijemput Allah menuju ke syurga Allah SWT. Kalau dia berlainan dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz dari segi peraturan kehidupan, kesannya ialah mungkin kita tidak dapat pergi ke negeri syurga yang kita idam-idamkan. Dan seterusnya kita nak sambung bacaan, Ustaz, ya. Kita mulakan balik semula dengan ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10, bagaimana Allah menyatakan bahawa jangan putus asa dalam menyampaikan seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang memberikan pencerahan daripada akhir surah Syura dan surah Zukhruf, bagaimana hebatnya Al-Quranul Karim, sebagaimana kita dipermulakan dengan huruf muqatta'ah. Ustaz Faz selalu sebut pendapat ataupun pandangan ulama supaya mengatakan bahawa banyaknya kita tak tahu, untuk kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita nak sambung bacaan daripada ayat yang ayat ke-5, ayat kelima, ayat kelima, afa nadribu ankum, sehingga ayat yang ke-10, menutup pada muka surat yang ke-489. Esok macam mana, Ustaz? Esok, ya, besok kita beraya lah, Ustaz, insya-Allah. Jadi kita akan tengok ayat-ayat yang istimewa. Tunggu Ustaz, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10 daripada surah Az-Zukhruf sebagai permulaan, ya, sebagaimana surah-surah lain tuan-tuan, bila kita tengok permulaan itu dia macam slow dia Ustaz, ya, dia punya isinya itu seperti berulang-ulang, tetapi selepas itu kita akan melihat bahawa dia akan masuk kepada pelbagai kisah, cerita, contoh yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa di awalnya berulang, terutama bila lepas surah Muqatta'ah bercakap tentang tentang Al-Kitab, kerana kerana kita tahu bahawa ia ada kaitan dengan pentingnya kita mencari panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, biasanya Allah akan mengingatkan tentang ciri-ciri akhlak yang tidak bagus berkaitan dengan keimanan, dan Allah akan ingatkan kita pasal keimanan, ya, dan juga hari akhirat. Jadi keimanan pada Allah, kepada hari akhirat, kepada kenabian antara topik awal bagi surah-surah yang besar. Dan kita tengok pada ayat yang kelima ini bagaimana Allah menyatakan afanadribu ankumul dzikr, ya, iaitu apakah kami ini akan menahan ataupun berhentikan, ya, zikir ataupun Quran ini kepada mereka kerana mereka itu adalah kaum musrifin, kaum yang melampau. Apa maksudnya? Maksudnya ialah pasal ada orang kata Ustaz ni pasal mereka ni degil. Mereka ni memang tak nak dengar apa yang Nabi buat, akhirnya tak payahlah turunkan Quran. Tetapi Allah menyatakan apakah kami akan buat perkara tersebut kalau dibuat begitu, ya. Kalau komentar daripada Imam Qurtubi dan juga Imam Al-Alusi, dia kata bahawa sebenarnya bila Allah tetap menurunkan Al-Quran walaupun ada orang degil pada peringkat musyrik Mekah di Mekah itu sendiri, itu adalah sebagai tanda rahmat daripada Allah SWT. Cuba bayangkan Ustaz, kalau generasi pertama dahulu ramai yang menidakkan Al-Quran, dan akhirnya apa yang berlaku? Kita tak dapatlah Ustaz. Kita tak dapat Al-Quran ini kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada orang degil. Pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya ialah kalau ada orang tak nak baca Quran, ada orang degil dalam hidup kita, kita ajak pada Quran, tapi orang degil juga teruskan menyampai. Kerana apa? Kerana Allah tetap memberi, dan kesannya memberi manfaat kepada kita pada zaman ini. Dalam ayat yang ke-6 pula kita akan melihat kepada bagaimana Allah menyatakan, mengingatkan kepada kita, wakam arsalna, ya, berapa ramai kami telah mengutuskan nabi daripada kalangan orang-orang yang terdahulu untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pujukan untuk terus tabah. Kerana pada ayat yang kelima ini Allah tahu bahawa ada mereka yang musrifin, yang melampau dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti pada ayat yang ke-7 itu, wa ma ta'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un, diperolok-olokkan. Itu salah satu perkara yang berlaku pada Nabi Muhammad, dan bila dibawakan kisah tentang nabi-nabi terdahulu juga diperolok-olokkan. Itu sebagai satu pujukan, ingatkan bahawa dakwah ini bila diolok-olokkan itu sebagai satu penghinaan, tetapi rupa-rupanya orang yang memperolokkan itu yang menghina diri mereka sendiri, dan yang berdakwah terus menyampaikan mesej kebaikan. Dan ini yang kita boleh belajar bersama juga, ya, iaitu kita terus menyampaikan. Kalau ada orang sindir Ustaz kan, kata sejak ikut Quran Time ni dah jadi ustazah pula contohnya kan, ataupun ustaz. Walaupun ada orang yang komen begitu, kalau dia memperolok, mempersindirkan, menyindir kita, teruskan perjuangan. Kerana apa? Kerana itu tanda, ia adalah tanda kebaikan Ustaz, ya. Pasal orang tak ada menyindir pada perkara orang yang buat jahat, ya. Orang jahat ini kita tegur elok-elok, ya, bukannya kita sindir. Dan kalau sindir digunakan ataupun memperolok-olokkan, itu adalah antara ciri kalau zaman Nabi itu orang-orang yang ada masalah, sama ada masalah syirik ataupun masalah nifaq, munafik pada zaman di Madinah. Pada ayat yang ke-8 kita nak melihat sama-sama ayat ini. Kita baca sekali lagi untuk kita memahami bahawa kalau kita bersama dengan perjuangan, ada satu formula yang penting Allah sampaikan pada ayat yang ke-8 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita baca pada ayat ke-8 untuk dapatkan formula. Begitulah Al-Quranul Karim ni sentiasa
kita kata kekal relevan sepanjang zaman Ustaz Fas. Betul, Al-Quran ni tak boleh kita kata tak sesuai. Bukan sekadar bacaan saja sampai bila-bila, isi kandungannya juga nasihatnya, kerana ia adalah bersifat mukjizat, kerana ia adalah kalamullah, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengetahui tentang keadaan kita semua. Baik, kita baca ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitanir فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق الله. Kerana itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Allah menyatakan bahawa ada orang yang lebih sasa lagi, yang lebih mantap teknologinya, ekonominya lebih kuat, politik, sosial dan sebagainya, tamadun lebih besar, tetapi Allah pernah menghancurkan. Seperti mana Allah pernah menghancurkan tamadun Mesir di bawah Firaun. Kerana apa? Kerana mereka itu adalah orang-orang yang musrifin, dan juga mereka memperolok-olokkan kepada Nabi Musa kebenaran yang hadir pada zaman dahulu. Jadi Allah menyatakan wa madha mathalul awwalin, dan ini telah berlaku, ya, contoh-contoh ini untuk kita ambil pelajaran. Jangan memandang kecil kepada kehebatan kebesaran Allah yang diwartakan dalam sejarah yang ada. Wala in sa'altahum, ya, kalau kita tanya kepada mereka tentang realiti kehebatan Allah SWT, siapa yang jadikan langit dan bumi, ya, yang bab ini, bab rububiyah ini, sebenarnya tidak ada siapa yang menafikan, ustaz, ya, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, iaitu yang menjadikan, mereka bercakap yang menjadikan semua itu adalah al-aziz, yang maha perkasa, yang maha mengetahui, iaitu sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu bahawa ini yang maha perkasa, ini yang maha mengetahui. Kalau tidak, macam mana nak menjadikan matahari, bulan, nak menguruskan segala cakrawala yang ada. Dan ini menunjukkan apa? Keimanan bahagian rububiyah itu tidak ada masalah, tetapi bila disuruh untuk mentaati kepada peraturan-peraturan Allah, Allah dah atur semua cantik, oh saya suka, tapi nak atur diri sendiri, itu yang dinafikan. Allah nyatakan allazi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulal la'allakum tahtadun, iaitu Allah ini jugalah yang menjadikan bahawa bumi ini mahda. Apa maksud mahda? Sebagai tempat yang selesa, seperti buaian, Ustaz. Mahdi ini buaian. Jadi bila kita duduk di atas muka bumi ini, dia selesa, ya, berbanding stabil dengan apa, Ustaz? Stabil, kan, berbanding dengan dia sepatutnya. Ada orang kata bahawa bila bercakap tentang kelajuan bumi dan juga matahari sebagai graviti yang ada, kita ni memang tercampak-campak dia sepatutnya, kan, pasal laju, macam kita naik kapal terbang, Ustaz, kan. Kalau laju sangat, sebenarnya kita akan akhirnya letih, sakit kepala, tekanan gegendang separuh bulat dalam telinga kita ini tak stabil, pasal ianya amat laju. Dan bumi ini memang bergerak laju, tetapi rupa-rupanya Allah berikannya mahda wa ja'ala lakum fiha subula, iaitu Allah menjadikan juga ada di bumi ini ada jalan-jalan. Kalau tidak, kita asyik bertemu dengan hutan, jalan yang amat bahaya, tetapi ada jalan yang menyebabkan kita boleh sampai kepada destinasi kita. La'allakum tahtadun, agar kamu, macam istilahnya hidayah, Ustaz, ya, tapi ini hidayah untuk sampai destinasi, hidayah tahap satu. Daripada situ kita pun boleh berfikir, takkan tahap satu ni saja saya sampai ke Bangi ataupun Shah Alam, saya nak juga sampai hidup saya ini sampai ke dengan hidayah Allah ke syurga. Di situ pelajaran yang kita boleh ambil bila kita diberi banyak nikmat daripada apa yang ada di muka bumi ini. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, Al-Quran cahaya penerang jalan kehidupan. Ini yang kita lihat daripada hujung surah Asy-Syura dan diikuti pada surah Az-Zukhruf. Apakah resolusi yang kita ingin ambil? Yang pertama, jangan mempersendakan mesej Al-Quran, dan yang keduanya, bersyukur. Kita sentiasa memanfaatkan apa yang dihamparkan di muka bumi ini, satu untuk kehidupan kita di dunia, tetapi ianya juga mencerahkan kita bagaimana saya boleh bermanfaat di dunia ini sebagai saham menuju akhirat. Kita berdoa bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
اللهم يا رحمن ويا رحيم يا كريم يا عظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang menyebabkan turunnya bala ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang menyebabkan terhijabnya doa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan langit dan bumi, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau azabkan kami, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak kuat dengan azab-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan akan rahmat dan keampunan daripada-Mu, ya Allah. Peliharakanlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Peliharakanlah kami daripada kepanasan api neraka, ya Allah. Ya Allah, berkatilah anak-anak kami, ya Allah. Berkatilah ibu bapa kami, ya Allah. Berkatilah ibu-ibu kami, ya Allah. Berkatilah isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatikanlah ayah dan ibu kami, ya Allah, jika mereka masih hidup, ya Allah. Bila kekuatan kepada mereka, ya Allah, untuk terus beramal salih, ya Allah. Dan kepada ibu bapa kami yang telah berada di bawah tanah sana, ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya pada diri kami banyak betul persoalan-persoalan, banyak hajat-hajat daripada kami, ya Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali-Mu, ya Allah. Perkenankanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Wahai Tuhan semesta alam, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, pada hujung Ramadan. Terus kita berdoa dan terus kita menambah amal kita dengan infak pada tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform sebalik segala platform yang ada, kerana kita yakin bahawa kita ada tanggungjawab untuk memastikan Quran ini sentiasa menjadi nur dalam masyarakat, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk terus berkongsi tentang My Quran Time, program Quran untuk semua, insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time untuk sama-sama kita baca, kita faham, terus beramal dengan panduan wahyu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.